Jadi sahabat, ini ada satu lagi soalan last. Cukup. Seperti yang kita ketahui, urus niaga perbankan melibatkan riba. Bagaimana jika kita menerima hadiah tajaan mengerjakan haji dan umrah daripada pihak bank? Apa yang patut kita lakukan? Hak ni jam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kita dapat sesuatu daripada satu sumber yang kita tak tahu daripada mana dia ambil, memang kita tak tahu. Cuma di sana kita ada sangkaan saja. Dari sudut fatwa para ahli ilmu tentang hukum kita mengambil sesuatu yang kita tak tahu, daripada mana sumber asalnya, hukum asalnya adalah harus. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, makan masakan wanita Yahudi. Tanpa Nabi bertanya, kambing ni ambil lagu mana? Hang jual beli lagu mana? Hang sembelih lagu mana? Nabi SAW tak tanya. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Faham maksud dia? Adapun kita jangan keliru dengan satu hadis yang mana seorang lelaki yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala datang dalam keadaan kusut dan sebagainya. Yang mana kata Nabi, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabulah. Makanan dia haram, minuman dia haram, dia hidup dalam kehidupan barang-barang yang haram, maka macam mana kami nak terima doa dia? Ini haram-haram hasil daripada perbuatannya sendiri dan dia tahu benda tu haram. Ini beza, dia punya hukum berbeza. Jadi orang kalau dia tak tahu daripada mana sumber, dia tak perlu cari. Melainkan orang tu dia nak hasil daripada takwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau. Nama kata ada syubhat, dia tak mau, dia lawan. Itu yang terbaik. Tapi kalau ditanya hukum, boleh dah ambil? Hukumnya harus selama mana kita tak tahu daripada mana sumbernya. Tapi kalau tahu wang ni adalah wang judi kuda, kalau tahu, betul-betul tahu, ini betul-betul pasti, tak payah ambil lah. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Tapi kalau sekiranya kita tak pasti betul ke tidak, wallahu alam, hukum harus kita mengambilnya selama mana kita tidak mengetahui hakikat sebenar. Wallahu alam. Okey, adapun lepas makan kenyang dah baru tahu, halal lah. Saya jadi isu pula. Kedua, soalan terakhir dah. Kedua, pernah diceritakan kepada saya dahulu bahawa permainan bola sepak lahir dari Yahudi. Kononnya simbolik Yahudi menendang kepala orang Islam. Benarkah? Apakah hukum bermain bola sepak dan hukum kepada kita yang menonton permainan ni? Ni dahsyat ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak dengar lagu ni, cerita dia. Saya dengar dulu orang bunuh Husain, kepala Husain tu orang sepak. Jadi bila orang sepak, situlah di asasnya permainan bola sepak. Tapi selesai ini semua cerita-cerita Pak Pandir, Mak Mandir ni. Ini cuma cerita-cerita karut, cerita lawak, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia, kalau kita lihat dari sudut bola sepak pada hari ini. Bola sepak pada hari ini. Kalau orang nak cakap pasal hukum bola sepak, saya tertarik dengan penulisan Syekh Masyhur Hasan Salman. Seorang anak murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia tulis tentang ahkamu kuratil qadam, hukum hakam yang berkaitan dengan bola sepak. Dia membahaskan tentang permainan itu sendiri, satu. Kedua, orang yang bermain. Ketiga, orang yang menonton. Semua kena. Jadi, pertama sekali tentang main bola sepak. Untuk mengatakan ia diasaskan oleh orang bukan Islam, orang kafir, sejarahnya masih kabur. Wallahu a'lam, dari sudut ketepatannya. Maka kita boleh jadikan bola sepak sebagai satu sukan. Tak ada masalah untuk kita nak main, nak sepak-sepak, pimai-pimai, tak ada masalah. Nampak? Itu asalnya. Tapi bila dia dah jadi EPL, Champion League, Piala Subangsih, Piala FA dan sebagainya, ini dilihat kepada beberapa keadaan. Sekiranya ada unsur judi, automatik permainan itu jadi haram. Sekiranya dengan permainan tersebut boleh membawa kepada kemudaratan, kemaksiatan, perpecahan di kalangan umat, pergaduhan, pembunuhan, maki hamun, subhanallah, dan laser. Maka tuan-tuan dan puan sekalian,
perbuatan-perbuatan seperti ini adalah haram. Sebab tu kalau kita tengok, ini adalah agenda Yahudi, tuan-tuan. Perhati betul-betul. Asal manusia ini kena ada seorang khalifah saja atas muka bumi ini. Asal kena ada seorang khalifah. Yang lain-lain negeri-negeri lain dia ada gubernur-gubernur. Dia pecahkan. Tak kita pecahkan negeri mengikut negara masing-masing. Satu. Lepas dia pecahkan mengikut negara, dia pecahkan manusia mengikut bangsa. Lepas dia pecahkan manusia mengikut bangsa, tuan-tuan, dia pecah pula manusia mengikut warna kulit. Lepas dia pecahkan manusia mengikut warna kulit, dia pecahkan manusia melalui sukan antaranya. Tim ni, tim mana ni? Ini tim Malaysia. Ini mana tim Indonesia? Ini tim mana? Saya masa di Jordan, Piala Dunia tahun 2006. Piala Dunia tahun 2006. Perlawanan akhir. Itali lawan Perancis. Di universiti saya tu, Universiti Yarmouk. Di Bandar Irbid, dia ada satu roundabout besar, roundabout ni dia buat pasang skrin sepanjang-panjang Piala Dunia tu, dia pasang skrin tengah-tengah roundabout tu. Keliling-keliling ni semua ada kerusi. Kereta duduk lalu lah ni, tapi skrin tinggi. Orang duduk atas kerusi, duduk isap shisha, semua kedai-kedai minum tepi jalan. Malam Itali lawan Perancis, tuan-tuan dan puan sekalian, bergaduh. Lawan baling kerusi. Kita di sini menang, pecah pinggan mangkuk kedai mamak. Mereka di sana bergaduh. Itali lawan Perancis bergaduh. Baling kerusi, baling meja, habis, pecah habis kedai. Jordan tak masuk pun Piala Dunia. Tak layak pun. Pi mekelai Itali dengan Perancis punya pasal. Tengok bagaimana agenda Yahudi ini. Yahudi berjaya pecah belahkan manusia hanya dengan nama piala dan cara promosi dia. Dia promosi. Dia bawa penyanyi. Apa nama penyanyi tu? Penyanyi Piala Dunia tu lah. Ricky Martin. Ricky Martin lah, adalah penyanyi-penyanyi lain dan sebagainya. Dia promosi, cara dia promosi. F1 ni ada apa manfaat? Manfaat untuk ummah, manfaat untuk kekuatan perpaduan, apa dia? F1. Tiba-tiba sibuk negara Arab nak buat F1 nak terbesar di dunia. Abu Dhabi pergi buatlah F1. Bosak tak sangka. Apa manfaat untuk melahirkan generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang faham Al-Quran dan Sunnah, negara yang aman. Bukan dalil setiap negara nak kena jadi negara aman kecuali dia kena ada F1 di tempat. Tak ada pun. Bahkan sebab tu kita ni doa kata tak payahlah kita jadi ni penganjur Piala Dunia. Tapi ada pula di negara Arab nak jadi penganjur Piala Dunia. Ada pula mufti naik atas mimbar baca khutbah bersyukur kepada Allah kerana kita berjaya menewaskan Amerika dalam kita nak dapatkan apa dia panggil? Penganjuran Piala Dunia. La haula wala quwwata illa billah. Sewajarnya biarlah depa buat. Kita duduk di sini, kita doa bagi kebaikan umat Islam keseluruhannya, agar menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan, kemungkaran. Tuan-tuan, kemungkaran lebih besar dalam stadium, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan sorakannya, dengan teriakannya, maki hamun. Maki hamun ni maki habis hayat dah keluar. Habis hayat daripada sebaik-baik sampai seburuk-buruk ayat keluar habis semua. Lepas tu dengan pakaian tidak menutup auratnya. Sewajarnya orang Islam yang beriman ini bila melihat kemungkaran, dia ada kebencian dalam hati dia. Dia tengok kemungkaran depan dia tu dia dah jadi biasa. Jadi ini satu hal yang perlu kita kaji. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian tentang orang yang bermain bola sepak ni pun. Saya berkawan dengan beberapa pemain bola sepak. Ini memang mereka kata, kadang-kadang kita menipu. Nak bagi nampak jatuh, bagi teruk, baru boleh dapat penalti. Ini hukum dia dah tipu. Walaupun kita boleh jadi gol, kita menang, tetapi kita telah melakukan satu penipuan. Penipuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tipu tetap tipu. Jadi kalau hang tak jatuh, jangan buat-buat. Jatuh tak boleh. Lepas tu apatah lagi dengan jampi-jampi serapah yang saya cerita tuan-tuan dan puan sekalian. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, jampi retuk tiang gol lah. Ada yang sampai kepada pengurus pasukan dan timbalan pengurus pasukan Tok Bomo kata hangpa kena lari telanjang keliling padang pukul 12 tengah malam. Pi lari sungguh.
Ini maklumat-maklumat yang sahih kita dapat. Pengurus bola sepak pakai biru, pakai kuning. Tengok Indonesia, dia buat apa? Ada sotong guntel. Sotong tu kan? Guntel ke apa nama? Gutel kan nama sotong tu. Nak buat macam sotong pol dulu. Sotong tu tengok Indonesia punya lah bersorak pasal sotong tu dia makan makanan hak letak pada Indonesia, dia duduk kat situ lebih 10 minit. Oh, Indonesia akan menang malam ni. Ambil pergi kalah. Percaya. Kita ni main tukar baju, tukar lagi tengok, tukar lagi. Biar pakai baju biru, biar kalah banyak kali. Tu dia bukan bergantung kepada baju ke apa ke. Pakai baju biru pun dia kalah juga di sana. Di Indonesia. Menang keseluruhan, agregat perlawanan je. Jadi kita jangan bergantung kepada kepercayaan khurafat seperti itu. Kerana ia boleh menjatuhkan akidah. Dan walaupun kita menang di dunia, tetapi di akhirat kita adalah orang yang kalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebih tu kurang saya bergurau, saya mohon maaf. Wallahu a'lam.